اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Muka surat 2, baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Keenam daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita, wajib percaya kita, ini percaya hati sepenuhnya. At-tasdiqul qalbi, percaya membenar hati, ini iman. Ada pun syuhud di hati, ingat di hati, rasa di hati, hadir di hati, itu kan bukan pembicaraan iman. Itu pembicaraan maqam ihsan, kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib percaya kita dengan untung baik dan jahat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada qada Allah, yakni kehendak, ketentuan Allah, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, muwafaqah, selaras seiring dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan daripada qadar Allah. Qadar yakni perbuatan, pekerjaan Allah yang bersifat dengan kudrah. Bermula untung baik, iaitu iman dan ta'ah. Beriman seseorang, ta'ah seseorang adalah datang daripada ketentuan Allah pada azal dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untung jahat, iaitu untung jahat, kufur dan maksiat. Kekufuran seseorang adalah datang daripada ketentuan Allah pada azal. Kekufuran seseorang adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksiat, berlaku perkara maksiat, berjudi, minum arak, berzina, adalah datang daripada ketentuan Allah pada azal dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalian perkara datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat, sekaliannya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di rukun iman yang ke-6 ini keluar 2 pegangan. Satunya qada, satunya qadar. Jadi qada ni sudah berulang kalilah.
terjemah dengan kehendak, ketentuan, ketetapan, keputusan Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pendek sudahlah. Qada, ketentuan azali, sekatu je. Ketentuan azali daripada Allah yang bersifat dengan iradah. Itu qada, ketentuan azali, ketetapan azali. Yang mana apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan tetapkan, itulah yang akan berlaku. Pada masa berlaku, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Jadi apa yang Tuhan tentukan pada azal, Tuhan tetapkan pada azal, maka itu yang akan berlaku. Jadi dipaksalah, terikatlah. Dipaksa ke, terikat ke, yang berlaku, saah berlaku tu perbuatan Allah. Tak ada pun hak kitanya, hakikinya. Bukan kata kita ni terikat, dipaksa dengan ketentuan Allah. Bahkan kita tidak ada pun perbuatan. Saat berlaku, itulah perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, qadar. Saat berlaku, itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan kudrah, qadar. Jadi terikat ke, dipaksa ke tu hanya pada zahir lah. Tapi sebenar-benarnya semua tu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah tentukan pada azal, Allah Ta'ala tetapkan pada azal, sampai saat berlaku, Allah lah yang perbuat, Allah lah yang melakukan, Allah yang bersifat kudrah, itu qadar. Jadi ketentuan Allah, ketetapan Allah, qada sampai masa berlaku adalah perbuatan Allah, itu qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian minggu lepasnya saya datangkan pegangan yang menolak qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolak qada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan setakat menolak qada Allah, yakni kehendak ketentuan Allah pada azal, bukan menolak mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kafir ijma' ulama. Bukan hanya menolak kehendak ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, bukan menolak mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat dengan ilmu. Ini kafir. Golongan ni dikenali dengan nama Qadariyah, Al-Qadariyatul Ula, ataupun Qadariyah Mutaqaddimun. Ini Qadariyah yang timbul di awal Islam. Adapun nanti insya-Allah kita akan masuk pada bicara ikhtiar dan usaha Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah Jabariyah. Itu Qadariyah As-Saniyah ataupun Qadariyah Mutaakhirun. Itu Qadariyah pada pembicaraan ikhtiar dan usaha, itu bicara lain. Tapi bila sebut Qadariyah akan pergi kepada Qadariyah lawan kepada Jabariyah pada persoalan ikhtiar dan usaha. Adapun Qadariyah menolak qada Allah serta menafikan tahu Allah, hak ni kafir ijma' ulama. Jadi hak ni jarang disebut sebab berat sangat. Sebab tu apabila diitlaqkan Qadariyah, disebut Qadariyah. Qadariyah mana ni? Qadariyah ada dua. Satu, Qadariyah yang menolak kehendak dan tahu Allah. Satu, Qadariyah yang berpegang hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Ini Qadariyah lawan Jabariyah. Sekarang ni Qadariyah mana ni? Qadariyah mana ni? Sebab disebut Qadariyah saja, kena kepada Qadariyah lawan Jabariyah yang berpegang hamba memberi bekah dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Kalau disebut Qadariyah yang menolak qada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kena kepada Qadariyah yang menolak kehendak Allah serta menafikan
tahu Allah Subhanahu wa taala hak kafir ni. Bila Allah mengetahui sampai masa perkara tu berlaku, barulah Allah mengetahui. Kalau sampai masa berlaku barulah Allah mengetahui, kita pun sama juga. Lepas berlaku kita pun tahu. Jadi sebelum berlaku Allah jahil. Ni mustahil sama sekali. Hak qadariyah ni, ni kafir ijma' ulama. Kemudian qadariyah hak masyhurnya adalah Mu'tazilah yang menolak qada Allah pada perkara yang jahat. Ini masyhur. Qadariyah yang menolak perkara yang jahat, kufur dan maksiat daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengqadakan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan seseorang melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Allah tidak menghendaki dan tidak menentukan pada azal. Allah hanya mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Tapi sampai masa berlaku kekufuran, sampai masa berlaku kemaksiatan adalah qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini hak qadar Mu'tazilah yang masyhur. Mu'tazilah yang menolak qada Allah, kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada perkara jahat, kufur dan maksiat. Allah hanya mengqadakan, menghendaki, menentukan perkara yang baik sahaja. Perkara baik datang daripada qada Allah, kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah pada azal. Adapun perkara jahat, Allah tidak mengqadakan, Allah hanya mengetahui. Dan insya-Allah lah hak berkaitan dengan Mu'tazilah yang menolak qada pada perkara jahat ni saya akan bicara secara khususlah kemudian. Tapi Allah mengetahui seseorang akan memilih dan melakukan kekufuran dan kemaksiatan. Timbul lagi satu golongan yang terpesong. Golongan ni bukan hanya menafikan qada, kehendak, ketentuan Allah pada perkara jahat, bahkan mereka menafikan, menolak kehendak dan ketentuan Allah pada perkara baik dan perkara jahat. Allah hanya mengetahui. Jadi hak Mu'tazilah yang masyhurnya, mereka hanya menolak qada Allah pada perkara jahat. Sebab mereka pakai logik akal. Akal tak nak terima perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada kehendak dan ketentuan Allah. Ini Mu'tazilah yang masyhur. Yang khilaf ulama akidah ni kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Hak ni pun berat dah ni. Dia menafikan perkara jahat datang dari qada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ijma' ahli sunnah wal jamaah. Ijma' ahli sunnah wal jamaah. Perkara jahat, kufur dan maksiat datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mu'tazilah yang pakai logik akal ni, walaupun Al-Quran jelas-jelas nyata segala perkara baik jahat datang daripada Allah, hadis pun jelas nyata khairihi wa syarihi, perkara baik dan jahat datang dari qada dan qadar Allah, mereka lebih dahulukan ni tahsinul aqli, logik akal. Maka Mu'tazilah ni menolak perkara jahat datang daripada qada, kehendak dan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah. Allah hanya mengetahui, tapi sampai masa berlaku kekufuran dan kemaksiatan tetap qadar perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini hak masyhur, hak Mu'tazilah. Hak ni timbul golongan ni lebih sesak daripada hak Mu'tazilah yang masyhur lagi. Sebab apa? Perkara, sekalian perkara, baik ke jahat, tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui.
Hak ni hak beza sedikit dengan Qadariyah hak kafir tu. Qadariyah hak kafir ni Allah, mereka menolak qada Allah, kehendak dan ketentuan Allah, serta mereka menolak mengetahui Allah. Itu kafir. Itu kafir ijma' ulama. Hak ning ni turun sedikit sahaja. Sama pada pihak Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan. Cuma Allah mengetahui. Allah tidak menghendaki, tidak menentukan ni sama ada perkara baik ataupun perkara jahat. Hak Mu'tazilah yang masyhur, perkara baik kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan kudrat, yang bersifat dengan iradah, muwafaqah dengan ilmu. Perkara jahat sahaja mereka menolak qada, kehendak dan ketentuan Allah. Hak ni pun khilaf ulama dah kafir ataupun fasik lagi mubtadi'. Ini pegang yang terpesong. Sama telah pula perkara baik ke perkara jahat ke, tidak ada kehendak dan tidak ada ketentuan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Golongan ini berpegang qada dan qadar Allah hanyalah pada buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Ini saya sebut dah minggu lepas ni. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam. Ni berjalannya sekalian planet-planet ni qada dan qadar Allah. Lahir seseorang, bila, di mana, ibu mana, bangsa apa, jantina apa, muka yang macam mana, comel ke uduh, dan bila kau mati seseorang, di mana kau mati, mati kerana apa, itu sahaja qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi di tengah-tengah kehidupan kita ni, sama ada berapa puluh tahun kita hidup, tidak ada kehendak dan ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui, seseorang diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Tidak ada kaitan dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui jua. Seseorang memilih dan melakukan sama ada perkara yang baik ataupun perkara yang jahat. Tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah, qada Allah, tapi dengan makna Allah hanya mengetahui. Allah Taala tidak menentukan, Allah Taala tidak menetapkan, Allah Taala tidak memutuskan. Seseorang diberi kebebasan sebebas-bebasnya, tidak terikat dengan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya mengetahui. Mereka membahagikan ketentuan kepada dua, ketentuan yang mutlak, ketentuan ikhtiar dipanggil. Kita kalau sebut kata ketentuan mutlak, tak apalah, tidak ada kaitan dengan hamba, tidak ada kaitan lah. Buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, itu memanglah tidak berkait dengan ini pilihan dan perbuatan hamba. Dia pergi pada, dia panggil takdir ikhtiar. Tapi kalau kita guna ayat takdir ikhtiar, maknanya hak pilihan kita pun takdir Tuhan juga. Nama comel dah, takdir ikhtiari. Dah takdir ke tak? Takdir. Apa beza takdir mutlak, buat langit, buat bumi tu? Hak tu tak ada kaitan dengan hamba. Mutlak, qada dan qadar Allah. Adapun takdir ikhtiari ni diletakkan pilihan kepada seseorang hamba dalam melakukan kebaikan dan kejahatan. Tapi pilihan sekalipun tetap takdir. Lepas tu dia panggil takdir ikhtiar. Pilihan hanya pada zahir, tapi hakikinya takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bicara bab ikhtiar dan usaha, lepas bicara bab qadar perbuatan Allah. Maknanya hak pilihan hamba ni
Dia panggil takdir ikhtiar. Memanglah ikhtiar pilih hamba ni takdir Allah juga. Sebab sekaliannya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, termasuk pilihan hamba untuk melakukan kebaikan dan kejahatan tetap datang daripada qada dan qadar Allah sekalian perkara. Makna kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan hanya majazi sahaja, letak sahaja. Tapi wajib berpegang. Hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hamba tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Terdetik di hati pun qada dan qadar sama telah pilihan hati. Berkelip mata memandang, bergerak nadi pun qada dan qadar Allah sama telah usaha hamba. Sekalian qada dan qadar, termasuk pilihan hamba pun qada dan qadar, termasuk usaha hamba pun qada dan qadar. Jadi makna kalau pilihan dan usaha hamba pun qada dan qadar tak ada sebenarnya, dah nak ada kok mana lagi. Kalau kita mati dah di rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar, sekalian kehendak, ketentuan dan perbuatan Allah, hak Allah Ta'ala berlaku, hak kita tak ada lah, kena pergi ke mana lagi. Kita berpegang sekalian qada dan qadar, kita berpegang sekalian yang berlaku datang daripada kehendak, ketentuan Allah, dan sekalian yang berlaku datang daripada perbuatan Allah. Jadi sekalian datang daripada Allah. Lepas tu kita ada lagi perbuatan, ada lagi kehendak, tak ada lah. Kita ada juga, dah ada mana sekalian ketentuan dan perbuatan Allah. Kena sebahagian ketentuan dan perbuatan Allah, sebahagian ketentuan dan perbuatan hamba. Gitu ke rukun iman yang ke-6. Sebahagian, sekalian. Oh ni kadang-kadang bicara bab qada dan qadar ni, perkataan sekalian tu ratus kali. Sekalian, apa lagi? Sekalian perkara, segala-gala perkara, kesemua perkara. Sekalian, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, melainkan qada dan qadar. Sekalian. Orang apa? Keluar orang merih orang apa? Sungguhnya sebut sekalian, bukan kata berulang kali. Sebut tu sekali nak sebut sekalian tu guna reng, guna tenaga benar. Tekannya sekalian. Oh, okeylah ustaz, sekalian. Tapi takkan tak ada bahagian kita. Sekalian tak ada lah bahagian kita. Hanya pada zahir. Macam zahir macam mana? Zahir, kita memilih ke tidak nak mari di Masjid Sultan Muhammad ni, kita memilih ke tak? Ke tidak memilih? Ditarik, dipukau, di remote control. Gitu. Kita yang memilih. Hujan-hujan ni kalau nak memilih, nak tidur, ada orang tua tidur apa pagi-pagi ni. Maknanya kita nak memilih nak ke mana pun boleh je. Tak ada kata ditarik, dipukau, dikontrol, tak ada. Kita boleh ke mana-mana. Ada ni. Kita kalau kata bawa kereta kok, boleh pula kereta ke mana-mana. Tapi kita memilih nak mari ke Masjid Sultan Muhammad. Dan mari itu adalah gerak diam kita. Kita yang menggerakkan tubuh, kerana di tubuh kita ada kudrah, Tuhan letak tenaga. Zahirnya begitu. Ya, zahirnya begitu. Tapi itu hanya pada zahir. Hakiki sebenar-benarnya, pilihan kita itulah qada dan qadar. Gerak diam kita itulah qada dan qadar. Itu pegangan kita. Memang pada zahirnya, pilihan dan perbuatan kita, bahkan kita wajib isbatkan di akidah, kita wajib letakkan akidah hamba, ini kita ada pilihan dan ada perbuatan, wajib berpegang. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan, sebenar-benarnya pilihan dan perbuatan kita balik kepada rukun iman yang ke-6, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Jadi maknanya kita ada pilihan, ada perbuatan hanya pada zahir sahaja. Tapi hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata di hati kita, ingat kita yang memilih,
ingat kita yang melakukan, bahkan kita wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, walaupun hakikinya pilihan dan perbuatan hamba ni rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar, termasuk pilihan dan perbuatan yang zahirnya mari daripada hamba, yang kitanya merasai pilihan dan perbuatan kita, yang kita bercakap adalah pilihan dan perbuatan kita, bukan dipaksa, kita yang mari sendiri. Di ingatan hati pun kita, di percakapan kita pun kita bukan wajib berpegang pilihan dan perbuatan kita, tapi hakikinya rukun iman yang keenam, sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Makna kita hanya ada pilihan pada zahir, tapi ada hakikinya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu dia panggil takdir ikhtiar. Tapi golongan yang terpesong ni tidak. Termasuk perbuatan kita ni pun boleh sebut nama takdir. Dia ni bukan kehendak, bukan ketentuan Allah. Takdir juga, qada juga, tapi bukan kehendak Allah, bukan ketentuan Allah. Allah hanya mengetahui jua. Situ sebut takdir ikhtiar tu macam dah. Memanglah kita ikhtiar, kita ada pilihan, tapi tetap takdir Allah, tetap qada dan qadar Allah, termasuk pilihan kita. Hak buat langit dan bumi itu memanglah kita tak kait, tak cerita dah, sebab tu memang tak berkait dengan hamba pun. Itu mutlak qada dan qadar yang berlaku dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun ni. Disandarkan kepada pilihan dan perbuatan hamba, wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi hakikinya sekalian qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada golongan terpesong yang berlaku dalam kehidupan ni, baik ke jahat, tidak ada kehendak Allah, tidak ada ketentuan Allah, tapi mereka masih lagi menyebut nama qada dengan makna Allah mengetahui jua. Allah mengetahui. Hak inilah yang ringan daripada hak qadariyah kafir. Qadariyah hak kafir saya sebut tadi itu, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, serta Allah tidak mengetahui pun. Mana hak kafir ijma' ulama. Hak golongan terpesong ni Allah mengetahui. Tapi golongan lebih sesat daripada Mu'tazilah yang masyhur, yang hanya menafikan kehendak dan ketentuan pada perkara jahat jua. Perkara baik, kehendak dan ketentuan Allah, qada dan qadar Allah. Perkara jahat mereka tolak qada Allah, tapi mereka masih lagi berpegang qadar perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hak qadariyah yang masyhur. Hak ni lebih sesat daripada qadariyah masyhur, sebab dalam kehidupan kita tidak ada kehendak, tidak ada ketentuan Allah, tapi mereka masih lagi menyebut nama qada. Mereka masih lagi menyebut nama qada. Tapi apa qada? Mengetahui Allah jua. Pandai ni. Saya sebut dah minggu lepas, memanglah qada ni ada setengah pandangan ulama adalah ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah, ketentuan azali. Ada pandangan ulama qada adalah ta'alluq tanjizi qadim bagi ilmu, Allah mengetahui sedia kala. Ada pandangan qada adalah mengetahui Allah pada sedia kala. Tetapi antara kehendak Allah, antara kehendak Allah sedia kala dengan mengetahui Allah sedia kala, dia berlaziman. Berlaziman macam mana? Allah mengetahui perkara baik ke perkara jahat ke akan berlaku. Allah menghendaki perkara jahat, perkara baik, perkara jahat itu akan berlaku pada azal. Ada ni. Allah mengetahui pada azal seseorang akan memilih dan melakukan perkara baik dan perkara jahat. Allah menghendaki pada azal seseorang memilih dan melakukan perkara baik dan perkara jahat. Makna apa ni? Mengetahui Allah pada azal, kehendak Allah pada azal, dia berlaziman. Jadi letaklah qada pergi kepada kehendak iradah ke, qada pergi kepada mengetahui ilmu ke, giyalah ada dua pandangan di situ.
Tapi kalau pergi kepada qada tu mengetahui Allah pada azal, jangan hanya berhenti di mengetahui. Perkara yang Allah mengetahui akan berlaku, Allah kehendak akan berlaku. Perkara yang Allah mengetahui akan ditiadakan, iradah menghendaki perkara tu akan ditiadakan kemudian. Tak ada ni. Jadi mengetahui pun pada azal, menghendaki pun pada azal. Kedua ni berlaziman. Jangan pula Allah mengetahui seseorang akan memilih perkara baik dan jahat pada azal, tetapi Allah tidak menghendaki. Hak tu bercanggah sangat-sangatlah dengan ayat Al-Quran hak kita duk baca sokmo. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hak kita duk baca dah Yasin kita tu. Dalam surah Al-Imran pula ayat yang ke-47, iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Hak Yasin tu innama amruhu iza arada. Sesungguhnya pekerjaan Allah apabila Allah telah menghendaki. Arada PMD isyarat kepada ta'alluq tandizi qadim bagi iradah. Arada bila Allah telah menghendaki, bukan bila Allah telah mengetahui. Bila Allah telah menghendaki. Tapi apa yang Tuhan kehendak pada azal, Tuhan mengetahui pada azal. Tapi ayat tu Allah menghendaki, bukan Allah mengetahui. Ada ni. Iza qada amran, apabila menghendaki ia Allah akan sesuatu pekerjaan, Allah menghendaki. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun tu. Kun fayakun tu pergi kepada qadar, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Fa'alul lima yurid. Kalau kita bacanya di ayat yang lain, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah Ta'ala melakukan ia akan barang yang ia kehendak, bukan barang yang ia tahu. Tapi barang yang ia kehendak pada azal, ia mengetahui pada azal. Jadi kalau kata qada pergi kepada ta'alluq tanzizi qadim bagi ilmu, ada pandangan. Tapi bukan pandangan tersebut menolak kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Lepas itulah kalau kita ngaji molek kaedah sifat 20, barulah jadi comel bab rukun iman yang ke-6 ni. Saya boleh cerita sedikit sebanyak hak rukun iman yang ke-6 ni, jasa kaedah sifat 20 lah. Hak setakat hak saya terjumpa lah. Mereka-mereka yang mempermain-main, memperolok-olokkan kaedah sifat 20, mereka yang mentertawa-tawakan kaedah sifat 20. Kadang-kadang kaedah sifat 20 ni ditertawa-tawakan dalam kuliah bersama dengan anak murid. Tapi golongan ni bila bicara bab qada dan qadar, setakat saya terjumpa lah, tak jumpa lagi hak molek. Kita maaf lah, tak jumpa lagi hak molek. Ada hak molek tu wallahu alam lah, hak golongan yang menolak kaedah sifat 20 ni. Tapi setakat hak saya terjumpanya, hak nama-nama yang masyhur, lagi pada qada dan qadar, tak jumpa hak molek. Ada ni. Tapi kalau kita ngaji kaedah sifat 20, susunan ulama susun wahdaniyah qudrah iradah ilmu, wahdaniyah qudrah iradah ilmu. Hak ni hak saya sentiasa duk sebut. Comelnya ulama susun wahdaniyah qudrah iradah ilmu. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Ni mati molek ni, keesaan pada perbuatan. Hak kuliah sekarang ni dia Haji Wakat Tembesu. Kitab Faridatul Faraid, tajuknya, pembicaraannya sifat yang ke-6 wahdaniyah.
Keesaan pada zat, sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna keesaan pada perbuatan? Ni. Kesemua perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah. Berlakunya terkelik di hati ni, berlakunya terlintas di hati, perbuatan Allah. Berlakunya kerlipan mata, perbuatan Allah. Berlakunya gerak nadi, perbuatan Allah. Contoh kecil-kecil lah, besar saya duk tanya lah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala perkara. Ini bicara tauhid ni. Mentauhidkan Allah pada perbuatan yang menjadi asas kepada tauhid rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Tuan bagi sekalian alam. Hak dia belaka, perbuatan dia belaka. Ni hak kita baca dalam suratul Fatihah tu. Ayat yang kedua dalam mazhab Syafi'i kita. Mazhab lain itu ayat yang pertama. Sebab mazhab lain Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat yang pertama bagi suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Rabb, Allah Tuan. Hak dia belaka. Tauhid rububiyah asasnya adalah mengesakan Allah pada perbuatan. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Sekalian yang berlaku. Apa dia? Hak berlaku. Apa dia sekalian semua tu? Tak payah tanyalah apa dia. Sekalian. Yelah, sekalian tu contohnya apa? Sekalian contohnya kamu bertanya tengok perbuatan Allah. Dia duk tanya tu kan? Yang kamu duk tanya tu, perbuatan siapa tu? Perbuatan Allah. Yang jadi keluar suara kamu bertanya, siapa yang buat keluar suara? Perbuatan Allah. Ilim pala kamu tu pun perbuatan Allah. Dia pun bangun lari kamu tu pun perbuatan Allah. Maka rebah situ lah. Dia duk tanya apa? Saya tanyalah sekalian tu apa dia? Sekalian. Ada ni. Sekalian berlaku tu perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat segala perkara. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Allah yang sifat kudrah lah yang melakukan sekalian perkara. Allah melaku gitu. Allah melaku sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendak tentukan pada azal selaras dengan sifat iradah. Sifat yang kelapangnya iradah. Allah mengendaki, Allah menentukan pada azal selaras dengan ilmu. Sifat yang 9, sifat ilmu, mati di sifat ilmu. Wahdaniyah, kudrah, iradah, mati di ilmu. Comel lalu qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna antara kehendak Allah, mengetahui Allah, dia berlaziman. Cuma dari segi susunan kita lah. Susunan ni ni mengetahui kemudian menghendaki. Ini susunan fit ta'akul saja. Pada nak faham, nak nampak je. Allah mengetahui, maka Allah menentukan. Oh, maka ni tertib ni. Jadi tertib. Tertib ni pada ta'akul saja. Sebab apa? Mengetahui Allah sedia kala qadim, menentu Allah sedia kala qadim. Tak ada lah dahulu kemudian, tak ada maka lah. Ada pun kalau kita, kalau balik pada kita mengetahui dan kita menentukan. Mengetahui kita lain, menentukan kita lain. Kita ni antara mengetahui dengan menentu, kita kena mengetahui dulu, barulah kita berani nak menentukan. Pada ni, selagi kita tidak mengetahui, selagi kita tak jelas satu-satu perkara, kita tak berani nak menentukan, nak menetapkan, nak memutuskan. Bila kita diberi maklumat yang secukupnya, pengetahuan kita sudah cukup jelas dah, kita pun menentu, menetap, memutuskan. Memang kita bersusung. Bila saya mengetahui, maka saya akan menentukan. Biar saya tahu dulu molek. Bila saya mengetahui, maka saya akan menentukan. Memang kita sungguh-sungguh. Mengetahui dahulu, menentu, menyusuli. Itu kita. Adapun mengetahui Allah sedia kala, menentu Allah sedia kala. Tak ada kata dahulu kemudian, tak ada. Cuma pada tak aku nak fahamnya, Allah mengetahui, maka Allah pun menentukan. Walaha menentu pun pada azali juga. Mengetahui pada azali ta'alluq tanzizi qadim bagi ilmu, menentu pun azali ta'alluq tanzizi qadim bagi iradah. Ada ni. Cuma kita susun kok, mengetahui maka menentukan.
Tapi antara dua tu berlaziman. Jadi qada sama ada kena kepada iradah, qada sama ada kena kepada ilmu atas pandangan berbeza, sama sahaja. Faham tak ni? Hak golongan terus yang saya sebut tadi ni, qada hanya mengetahui yang tidak ada kehendak dan ketentuan Allah. Allah hanya semata-mata mengetahui, tapi letak makna qada juga. Kita tak. Qada walaupun letak makna mengetahui, Allah mengetahui, dan apa yang Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala menentukan. Allah mengetahui perkara ni akan berlaku, Allah menentukan perkara ni akan berlaku. Allah mengetahui seseorang ni akan dilahirkan, Allah menentukan seseorang ni akan dilahirkan pada masa-masa sekian. Allah mengetahui seseorang ni akan mati, Allah menentukan seseorang ni akan mati. Allah mengetahui seseorang ni akan datang ke masjid Sultan Muhammad ni, Allah menentukan pada seseorang akan datang ke masjid Sultan Muhammad. Semua perkara Allah Ta'ala mengetahui, Allah menentukan. Itu je. Ini di belaziman antara mengetahui dan menentukan. Hak golongan terpesong ni tak. Qada Allah, Allah hanya mengetahui semata-mata. Allah tidak menentukan apa perkara yang berlaku dalam kehidupan kita puluh-puluh tahun. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Semula sampai masa perkara itu berlaku, ia letak dengan keizinan Allah. Berlaku tu keizinan Allah. Keizinan Allah apa makna? Tu bab lain pula. Sebab keizinan Allah dalam bab qadar pula yang berlaku tu keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Kita ahli sunnah, keizinan Allah makna perbuatan Allah. Adapun golongan terpesong, keizinan Allah, Allah mengizinkan makhluk yang berkah, tapi bukan Allah yang menjadikan. Itu pun golongan terpesong hak lain pula. Pada ni. Itu hak terpesong dalam bab qadar perbuatan Allah yang berlaku dengan keizinan Allah, dengan makna Allah membiarkan, Allah membenarkan, Allah tidak menyekat, Allah tidak menghalang perkara itu berlaku, maka perkara itu pun dilakukan oleh makhluk, tapi bukan Allah yang melakukan, tapi Allah yang membenarkan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah biiznillah, dengan izin Allah apa makna? Biqadaillah wa qadarih, biqudratillah wa iradatih. Tu kita. Dengan izin Allah, dengan makna qada qadar. Jadi situ tu ada dua perkara yang nak kena jaga molek. Qada satu, qadar satu. Jadi hak golongan terpesong yang pertama, hak kafir ijma', apa yang berlaku dalam kehidupan kita tidak ada qada Allah, Allah tidak menghendaki, Allah Ta'ala tidak menentukan, bahkan Allah tidak mengetahui. Atau kafir ijma' ulama. Yang kedua timbul pula ni, apa yang berlaku dalam kehidupan kita baik ataupun jahat, Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Yang ketiga hak Mu'tazilah yang masyhur, dalam kehidupan kita perkara baik qada dan qada Allah, perkara jahat Allah tidak menghendaki, Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Ini tiga golongan yang terpesong. Hak berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minggu ni ulang hak minggu lepas. Bila nak alih dak tahulah kita hak rukun iman yang keenam. Jadi minggu depan kita sama baliklah hak berkaitan dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala, qada azali yang kita bicara rukun iman keenam, dan kita akan pergi kepada qada yang tercatat di Lauh Mahfuz dan qada yang tercatat di suhuf malaikah. Ada yang mubram, ada yang muallaq, ada yang putus, ada yang tergantung. Ada pun bicara qada azali rukun iman yang keenam, iradah ilmu Allah yang azali, mubram belaka putus, belaka dah, sebab Allah telah mengqadakan segala-gala pada azal, putus belaka dah. Yang ada yang mubram muallaq adalah catatan di Lauh Mahfuz serta catatan di suhuf malaikah. Kita akan bicara minggu depan pula. Kita ambil satu-satu. Sebab apa? Di sini pun ada bagai-bagai pegangan yang terpesong. Bila pergi kepada muallaq yang tergantung ni, dinaik kepada hak azali. Hak azali pun tergantung juga.
Tergantung macam mana rukun yang keenam sekalian perkara telah diqadakkan, tergantungnya kok mana. Hak muallaq adalah di catatan Lauh Mahfuz dan juga suhuf malaikat. Wallahu a'lam. Ni kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17. Muka surat 17 baru yang ke-14 daripada atas. Muka surat 17 baru yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Faslun, ini suatu fasal, suatu ceraian. Bermula syarat qiyam, iaitu syarat qiyam membetul akan tulang belakangnya, dan jikalau dengan bersandar ia kepada sesuatu atau dengan berpegang ia atasnya atas sesuatu atau dengan dipegang orang akan dia sekalipun, memadalah ia qiyam. Bermula syarat qiyam. Bermula syarat qiyam rukun sembahyang yang ketiga. Rukun sembahyang ketiga, yang mana dalam kitab Hidayatus Sibyan ni rukun sembahyang yang 13 dibilang dahulu. Bilang dahulu. Rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbiratul ihram, rukun yang ketiga berdiri betul, rukun yang keempat membaca Fatihah, sampailah kepada rukun yang ke-13 tertib. Kemudian tiap-tiap satu rukun tu didatangkan satu-satu fasal, satu-satu ceraian. Kita bicara niat dahulu. Kalau sembahyang sunat mutlak, niatnya apa? Sembahyang sunat yang berwaktu bersebab, niatnya apa? Qasad dan ta'ayyun. Sembahyang fardu, niatnya apa? Qasad, ta'arud, ta'ayyun. Yang keempatnya sembahyang Jumaat contohnya, qasad, ta'arud, ta'ayyun, ta'ayyun nafsah. Ni hak bahagian niat. Sesar bahagian niatnya masuk pula kepada takbiratul ihram. Ada 21 syarat pula. Dibicara satu-satu bagi tiap-tiap rukun. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi kanak-kanak. Mana tiap-tiap satu rukun tu diperhalusi, itulah kanak-kanak. Tapi kalau hanya tahu rukun 13 bilang saja, syarat-syaratnya tak tahu, itu baby. Bayi. Dah, hanya tahu rukun 13. Yang pertama niat. Niat. Okey. Lepas tu dalam niat tu qasad, ta'arud, ta'ayyun, niat imam, niat makmum, apa hukum? Tak ngaji. Dah nak ngaji hak dia punya bahagian-bahagian niat tu. Hidayatus Sibyan, pertunjuk bagi kanak-kanak. Mana pertunjuk bagi orang baru belajar. Makna kalau tak tahu hak dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, bukan kanak-kanak, bukan orang baru belajar. Abang apa? Baby. Nak sebut baby, nak sebut molek, takut sebut jadi tukar nama lain kan. Baby, bayi. Lepas tu orang yang belum belajar. Hidayatus Sibyan ni pertunjuk kepada orang yang baru belajar. Hak ada dalam ni. Kalau hak dalam ni tak ada erti lagi, makna belum belajar. Kalau setakat tahu rukun 13, bilang saja belum belajar. Ada ni. Bayangkan umur puluh tahun hidup, semayang daripada budak sampai ke tua, qasad, ta'arud, ta'ayyun pun tak pernah dengar. Tak pernah dengar qasad, ta'arud, ta'ayyun. Dah belajar kau dah mana? Niat. Betul lah niat.
Tapi komponen bahagian niat ni, hak mana? Hak wajib kena niat. Semayang sunat mutlak, semayang sunat berwaktu bersebab tak sama dah. Semayang fardu pula tak sama dah. Semayang fardu yang syarat sahnya berjemaah macam Jumaat tak sama dengan Zuhur. Zuhur semayang fardu, tapi berjemaah bukan syarat sah. Berjemaah hanya fadilah. Semayang Jumaat semayang fardu, tapi berjemaah syarat sah, bukan fadilah. Tak sama dah di situ. Walaupun semayang Zuhur tu fardu, semayang Jumaat pun fardu, tapi tak sama. Sebab semayang Zuhur fardu, berjemaah fadilah. Semayang Jumaat fardu, berjemaah syarat untuk sah semayang Jumaat. Ni. Jadi dalam niat tu, niat kena tambah niat imam, niat makmum semayang Jumaat. Dan niat imam, niat makmum semayang Zuhur pula. Apa hukum? Dia kena belajar lah. Ni baru panggil petunjuk bagi orang yang baru belajar. Mana kita sedang belajar. Tapi kalau komponen niat tak tahu, makna bayi, baby serta belum belajar. Belum belajar. Tak belajar sembahyang tiang agama mereka sendiri, berani sungguh-sungguh. Ini tiang ni, bukan cabang ni, tiang. Bukan ranting, tiang. Kalau tiang ni tak betul, kau tak ada lah ranting cabang, tak ada lah. Kalau tiang tak betul. Ada ni. Bab pegangan tu usuluddin, tu tapak. Semayang Imaduddin, tiang. Orang dulu dua ni, tapak dengan tiang ni mereka berat sangat. Tapak dengan tiang. Belajar sifat 20, belajar bab semayang, siapa ke daripada bodoh pakai tua. Tak habis-habis. Sebab apa? Mereka berat, mereka penting. Sebab apa? Sebab sifat 20 tu usuluddin tapak. Semayang ni Imaduddin tiang. Sekarang cerita agama mana berdegor berdegor-gor apa? Inilah berdegung-degung. Berdegung, berdentung-dentung. Gitu ada orang kata. Cerita agama berdegung-degung. Gempok cerita agama. Usuluddin macam mana? Tapak agama mengigar. Imaduddin tiang agama mengigar. Itu panggil apa? Bohong. Tu hanya semangat kosong. Tak ada agama seumpama tu. Tak ada agama. Belajar fardu ain tak peduli. Dia kata dia nak menegakkan agama, nak memperjuangkan agama. Yalah, memang kita wajib menegakkan agama. Kita wajib memperjuangkan agama dalam diri kita macam mana fardu ain, dan diri keluarga kita macam mana fardu ain, dan diri masyarakat dan dalam negara. Itu kewajipan kita. Tapi dalam diri kita macam mana kalau belajar fardu ainnya tidak? Usuluddin pun mengigar, tiang agama sembahyang pun cukar cemaking. Tapi sembahyang tak pernah tinggal, berjemaah tak pernah tinggal, belajarnya tidak. Sekarang tak ada alasan dah. Sekarang ni bukan macam zaman dahulu. Saya di Masjid Abidin Malang, saya bicaralah. Memanglah orang dulu-dulu ni kadang-kadang ada yang jenis hanya beramal, tapi orang dulu dia lain, jauh daripada alim ulama. Sekarang ni tak ada alasan dah. Sekarang ni kita duduk di Malaysia, kita boleh mengikuti pengajian baba di Fotoni. Tengok. Langit terbuka sekarang. Macam hak pelajar-pelajar lah. Duduk di Malaysia. Kuliah online. Guru dia di Mesir. Guru dia di Turki. Pelajarnya duduk di Malaysia. Tengok. Kalau ni kan belajar online apa semua kan. Tengok. Tak ada alasan dah sekarang. Langit terbuka. Dulu lain. Dulu jauh daripada alim ulama. Nak cari orang pandai payah dahulunya. Jadi kejahilan yang jauh daripada alim ulama ni kejahilan yang dimaafkan pada syarak. Masa kita sekarang tak dah. Masa kita sekarang ni ada ni. Kalau kita masih lagi tak belajar, itu taksir cua kita sendiri, syarak tidak akan maafkan. Jadi ni bab semayang ni kena belajar satu-satu rukun tu kena belajar syarat dia. Ni dah itu dia sebiang. Permulaan dibilang dah dulu rukun 13, rukun semayang 13 tu satu-satu. Adipun datangkan faslun satu-satu cerayang untuk menghuraikan satu-satu rukun. Selesai dah hak rukun yang pertama ni ya. Rukun yang kedua takbiratul ihram, nak pergi pula kepada rukun yang ketiga qiyam.
iaitu berdiri. Kemudian perkara yang sunat tu dia ada selit-selit lah. Dia ada selit. Terdahulu habis bicara takbir, disusuli dengan doa iftitah. Disusuli dengan doa iftitah. Lepas tu a'udzubillah, ta'awuz, amin. Kemudian surah dibicara di muka 18 selepas habis bicara rukun qiyam. Dia gitu. Selepas daripada bicara takbiratul ihram, dibicara doa iftitah, perkara sunat. Kemudian hak sunat laginya adalah ta'awuz, a'udzubillah. Kemudian amin. Fatihah tu rukun. Kemudian surah. Hak tu dibicara selepas dia bicara rukun Fatihah. Lepas bicara rukun Fatihah. Habis rukun qiyam, dimasuk rukun yang bicara yang bawah tu membaca Fatihah. Lepas habis bicara Fatihah, bicara a'udzubillah sebelum Fatihah, bicara amin selepas Fatihah, bicara surah selepas Fatihah. Selesai barulah dia berpindah kepada bicara rukun yang kelima. Ni. Jadi mana perkara sunat tu diletak di bicara satu rukun. Ada ni. Jadi hak lepas takbir dibicara doa iftitah. A'udzubillah, amin. Nanti selepas daripada bicara hak rukun yang keempat, bicara rukun Fatihah. Rukun yang ketiga ni bicara qiyam ni panjang, akan pergi kepada pembicaraan orang yang lemah daripada berdiri. Ni. Orang lemah daripada berdiri dibicara di hak rukun qiyam. Lemah daripada berdiri, duduk, mengiring, melentang, isyarat dengan badan, isyarat dengan kepala, isyarat dengan mata, memperlakukan sembahyang dengan hati. Ni dibicara rukun qiyam. Ni. Tapi kalau nak ngaji molek rukun qiyam ni, kadang-kadang sembahyangnya duduk, qiyamnya berdirinya kuasa, tiba-tiba dia sembahyang duduk. Ada ni. Ni jumpa. Kata okey je nampak berjalan. Kenapa sembahyang duduk? Kenapa sembahyang duduk? Kalau saya sembahyang berdiri, mula-mula bolehlah berdiri, dia kata. Tapi kalau 4 rakaat yang kemudian tu saya kena duduk dah. Sebab memang tak larat nak berdiri ke 4 rakaat. Lepas tu saya pun duduk daripada awal. Tak sah sembahyang. Sebab awalnya dia kuasa, tiba-tiba dia duduk. Dan kalau saya berdiri tu wajib rukun berdiri tu bagi orang kuasa. Nanti di tengah sembahyang saya jadi lemah, duduklah. Dia pakai borong, dia duduk daripada awal. Nak kata macam mana? Jahilnya rukun qiyam. Tak ada ilmu hak peringkat permulaan ni, tak ada. Mana tak pernah belajar. Mana? Ni Hidayatul ambil molek. Satu-satu disusun. Walaupun Hidayatul Sebian petunjuk bagi baru belajar, memang orang baru belajar hak ni kena belajar. Bukan orang baru belajar hanya ngapal rukun 13, hak tu budak umur 5-6 tahun. 5-6 tahun. Orang tua pun tak wajib lagi ajar. Orang tua wajib ajar buat sembahyang ni umur 7 tahun. 7 tahun ajar ni. Ajar ni. Kan ada ni. Umur 5-6 tahun, macam sekolah pasti tu, belum ada kewajipan lagi ibu bapa ajar sembahyang. Tapi umur 5-6 tahun, ibu bapa sudah wajib ajar mengenal Allah dan Rasul. Umur 5-6 tahun sekolah pasti, ibu bapa tak wajib lagi ajar bab sembahyang. Tapi ibu bapa wajib dah ajar bab mengenal Allah dan Rasul. Sebab ajar mengenal Allah dan Rasul, beriman dengan perkara gaib rukun iman ke-6 tu, anak boleh memahami apa yang kita bicara sudah kita mula sentuh. Allah Ta'ala ada kuasa. Kita sentuh dah. Budak ni umur 4 tahun ke 5 tahun ke dia pandai dah. Pandai faham dah. Ada malaikat. Kena cerita dah. Reka-reka kau dah budak. Bukan umur 7 tahun. Bukan umur 7 tahun. Ada ni. Ajar kenal Allah, bukan ajar kenal hantu. Hantu tu. Lepas tu dalam TV pula banyak pula hantu, banyak pula raksasa, banyak pula apa benda apa kan? Power lah, Power Ranger, power tu, power ni, macam-macam power.
Macam-macam power. Lepas tu kita cerita tak power kekuasaan Allah Ta'ala. Ada ni. Maknanya umur 5 tahun tu kena mula dah cerita rekan-rekan. Tapi adakah wajib ajar bab semayang umur 5 tahun? Tak lagi. 7 tahun baru wajib ajar bab semayang. Jadi hak 5-6 tahun sekolah pasti tu ajar hafal rukun 13 cukup. 7 tahun kita wajib ajar semayang. Ajar ni. Hak Nabi kata alimus sabiyas salata iza balagha sab'a sinin. Ajar oleh kamu, Nabi kata. Perintah ni amar. Alimus sabiyas salat. Ajar oleh kamu akan anak kamu akan sembahyang bila mau tahun. Ajar apa? Ni ajar dalam hidayatul sibiyan ni lah. Niat nak kena niat apa? Syarat, syarat takbirnya apa? Berdiri ni macam mana? Bukan hafal rukun 13. Hafal rukun 13 sekolah pasti 5-6 tahun hak ibu bapa belum lagi wajib ajar semayang. Sebab apa rukun 13 tak panggil lagi belajar semayang. Nak panggil belajar semayang ni dalam hidayatul sibiyan. Tiap-tiap satu rukun tu kena belajar satu. Boleh panggil kita belajar bab semayang. Hak terdahulunya bab taharah. Itu dipanggil belajar bab semayang. Ajar bab taharah. Bermula umur 7 tahun. Tidak diajar, anak kita balik tak belajar. Siapa umur 50 baru nak belajar qasad ta'arud ta'ayyun. Baru nak jadi orang. Baru nak jadi orang. Dan kalau sebelum tu bukan orang lah. Orang apa seumpama tu? Kalau bab semayang tiang agama pun tak belajar. Lepas tu berani pula. Lepas tu rasa pula dia ni orang soleh-solehah pula dengan kejahilan seumpama tu. Rasa soleh, rasa solehah. Bukan solehah saja, beramal, berzikir, naik maqam dah dianya. Akidah pun tak betul, semayang pun tak belajar, taubah tak ke mana hala. Naik maqam. Berzikir-berzikir naik maqam, ilmu syariat pun tak ada. Jadi tiap satu rukun akan dibicarakan satu-satu. Sekarang masuk bicara bab qiyam, berdiri. Qiyam tu berdiri. Ni kadang-kadang mana qiyam? Letak tangan dada. Ni qiyam. Itu sunat hai'ah, letak tangan dada. Qiyam tu berdiri, itu rukun sembahyang. Qiyam berdiri, rukun sembahyang pada sembahyang fardu. Rukun sembahyang pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat berdiri hukumnya adalah sunat jua. Berdiri rukun sembahyang pada sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat kita maklumlah berdiri hukumnya sunat jua. Sebab tu dalam kitab dia berdiri ni letak rukun yang ketiga tau. Jadi rukun yang pertama niat, rukun yang kedua takbir, rukun yang ketiga berdiri. Kalau kita nak susun ikut rukun tu kok, kita niat dulu siap-siap. Takbirnya kemudian, takbir siap-siap, baru bangun berdiri. Dah gitu. Dah. Niat, takbir, berdiri. Tak usah bangun lagi. Niat dulu siap-siap, takbir dah lagi ni, niat dulu. Lepas tu takbir dulu siap-siap, dah bangun lagi ni. Lepas takbir barulah bangun. Dah berdiri hukum 3. Kau nak ikut kau, berdiri dulu lah. Kemudian takbir, kemudian niat. Kau macam mana? Kan kita berdiri dulu. Kemudian Allahu Akbar, takbir pula. Lepas tu dalam takbir baru ada niat. Kalau kira kau, rukun pertama qiyam, rukun kedua takbir, rukun ketiga baru niat. Ni berdiri qiyam ni rukun 3. Dia ginilah ulama letak qiyam rukun ketiga ni. Dah nak kena susun kan. Kenapa dia kata? Sebab berbeza dengan niat dan takbir, menjadi rukun pada semua sembahyang. Sembahyang fardu pun rukun, sembahyang sunat pun rukun. Adapun berdiri sembahyang fardu je rukun, sembahyang sunatnya tidak menjadi rukun. Letak nombor 3 lah. Itu je lah. Ulah pak susun seumpama tu. Jadi niat dengan takbir ni menjadi rukun sembahyang.
termasuk sembahyang sunat. Adapun berdiri hanya menjadi rukun pada sembahyang fardu juga, sembahyang sunat tidak menjadi rukun. Maka letaklah nombor 3. Itu jelah alasan kenapa ulama letak qiyam rukun yang ketiga. Kemudian qiyam ni rukun yang paling afdal. Qiyam rukun yang paling afdal. Selepas daripada qiyam barulah pergi kepada rukun sujud. Kemudian berpindah pada rukun rukuk. Qiyam adalah rukun yang paling afdal sekali. Sebab di dalam qiyam tu ada selebih-lebih zikir. Mana rukun qauli yang paling lebih adalah suratul Fatihah berada di dalam qiyam. Takbir niat pun berada di dalam qiyam. Selebih-lebih zikir yang sunat membaca Al-Quran, surah pun di dalam qiyam. Jadi dalam qiyam mengandungi selebih-lebih zikir Al-Quran, rukun qauli, membaca Fatihah. Selebih-lebih zikir bacaan sunat adalah membaca Al-Quran, membaca surah. Di mana? Di dalam rukun qiyam. Takbir rukun qauli pun di dalam rukun qiyam. Niat yang menjadi umbi sembahyang pun niat ni umpama umbi sembahyang pun berada di dalam rukun qiyam. Maka qiyamlah rukun yang paling afdal sekali. Lepas tu barulah berpindah kepada rukun sujud, kemudian rukun rukuk. Tapi rukun yang paling afdal adalah rukun qiyam, berdiri. Kemudian sujud, kemudian rukuk, barulah pergi pada rukun-rukun yang lain. Bermula syarat qiyam, syarat berdiri, iaitu membetuli akan tulang belakangnya. Kena betul tulang belakang. Ini bagi orang yang kuasa. Kalau bagi orang yang uzur, contohnya dia bongkok, tu lainlah. Dia bongkok, orang tua. Ataupun sekarang ni tak ada orang tua-tua pun, orang muda. Dia kata ada masalah tulang dia, lama-lama dia akan bertambah ke hadapan. Ada, orang muda je. Dia ada masalah tulang belakang. Akhirnya dia akan tunduk ke hadapan. Itu lain tu. Ni bagi orang yang kuasa, syaratnya kena membetul akan tulang belakangnya. Kena betul tulang belakang. Orang bongkok ni siapa kadang-kadang macam rokok dah. Dia bongkok tu macam rokok dah. Tapi dia punya berjalan laju. Mana sihat? Orang tua tu sihat. Ni orang tua lah. Sihat. Dia berjalan laju. Tapi dia bongkok. Tapi orang tua kan dia banyak gerak diam kan. Dia sihat orang tua ni. Mana kalau kita tengok dia sihat. Tapi tubuh dia bongkok. Kalau kita kata kok, macam rokok dah kalau kita kata dia semayang. Macam rokok dah. Macam mana kalau bongkok dia tu umpama rokok dah. Tetap dia wajib berdiri jikalau dia mampu. Lepas tu rokok ni kena tambahlah sikit. Kena tambah sikit. Rokok dia kena tambah sikit daripada hak bongkok dia sampai tahap rokok. Dia gitu. Tapi kalau bongkok dia tu tak boleh nak tambah dah ke rendah untuk rokok. Kalau tambah lagi tak sugung dah lah. Faham tak sugung? Sugung. Sugung apa? Tersembam. Tak? Tersembam. Tersembam. Mana? Tersembam. Kita panggil sugung. Makna dia bongkok dia tu habis hak dah. Tapi dia bukan rokok ni, dia memang gitu tubuh dia. Kalau kata untuk rokok wajib kena tambah. Mana apa? Kena rendah sikit. Kalau rendah sikit tak ada dah, jatuh dah lah. Maka dia berdiri takbiratul ihram,
Bana baca Fatihah, dia Allahu Akbar, dia kena kosak di hati, dia sedang rokok. Dia kena mai kosak di hati. Dia kena kosak di hati, dia rokok. Adapun kalau dia bongkok tapi untuk rokok dia boleh tambah sikit rendah, tak kosak dah apa? Sebab beza. Ada ni. Sebab dia beza dah. Sekarang ni dia duduk gini bongkok. Tapi hak ni dia panggil berdiri, bukan panggil rokok. Dia berdiri, ni berdiri kiam. Tapi dia berdiri seumpama ni. Lepas habis baca surah, dia pun Allahu Akbar, dia boleh rendah sikit. Maka dia rendah sikit tu dia wajib tak kosak rokok. Tak wajib sebab dia sudah berbeza. Berbeza antara kiam dengan rokok. Tapi kalaulah dia tu maknanya kiam dia tu, bongkok dia tu jadi habis hak dah. Maknanya kalau nak tambah lagi kok memang jatuhlah dianya. Maka dia lepas habis baca surah, dia pun Allahu Akbar, dia wajib kosak di hati. Sekarang dia rokok, dia wajib kena kosak. Sebab tak ada beza antara rukun qiyam dengan rukun rokok. Sebab dia tak boleh nak tambah. Tak boleh nak tambah rendah lah maknanya. Tapi kalau qiyam dia seumpama ni, rokok dia tambah rendah, tak kosak pun tak apalah. Sebab sudah beza antara rukun qiyam dengan rukun rokok. Kalau boleh tambah, kalau tak boleh tambah rupa yang sama, qiyam dengan rokok, maka rokok tu wajib dia kosak. Tapi bagi pandangan Imamul Haramain, ini bukan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kitanya, kalaulah berdiri dia tu sampai tahap rokok dah, maka gugur rukun qiyam dia boleh semai duduk. Itu pandangan Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali. Tapi itu bukan pandangan muktamad lah. Pandangan muktamad, walaupun berdiri dia tu sudah sampai hak rokok sekalipun, selagi dia kuasa berdiri, dia wajib berdiri. Selagi dia kuasa berdiri, dia tetap wajib berdiri. Tapi bagi pandangan Imamul Haramain, walaupun dia masih lagi kuasa berdiri, tapi berdirinya atas rupa rokok sebab bongkok dia banyak sangat, maka gugur rukun berdiri. Dia boleh semai duduk dah, tak semai berdiri dah lahnya. Itu pandangan Imam Haramain, walaupun dia masih lagi kuasa mengekali berdiri dalam umpama bongkok seumpama tu. Faham tak ni? Tapi bagi pandangan muktamad, walaupun berdiri di bongkok sampai hak rokok, dia masih kuasa tak berdiri, kuasa, maka dikekal wajib berdiri walaupun atas rupa bongkok sampai hak rokok sekalipun. Jadi membetul akan tulang belakang ni, hak ni bagi orang yang kuasa. Membetulkan tulang belakang ni, kena faham pula sini. Dia betul-betul benar tu, betul tegak molek, itu sunat hay'ah. Dia panggil betul tulang belakang ni antara tegak sekurang-kurang rokok. Faham tak ni? Ni tegak, ini sekurang-kurang rokok. Kita rokok apa panggil apa ni? 90 darjah. 90 darjah panggil. Tapi rokok bukan 90 darjah, sebab kakinya bukan tegak kan? Kaki tegak. Kaki gini, tubuh gini rokok. Kaki gini, rokok gini tau. Panggil 90 darjah kau. Dia pandai ni, kalau kaki tegak, rokok begini, ni kepala lik ni, baru panggil 90 darjah. Tapi kaki gini, kan? Tu warna rokok. Kalau kaki gini rokok, macam tadilah, tersembang lah. Numuh jawapan dia. Kaki gini. Tapi tak apalah, panggil 90 darjah. Ini rokok yang comel. Ini rokok yang comel. Sekuang-kuang rokok, naik atas sikit. Tahu tak? Sekuang-kuang rokok, hulu tangan, ni, apa? Tapak tangan, kena kepala lutut. Kena kepala lutut. Tapi kalau hulu tangan, perut ni tak kena kepala lutut, ujung jari kena kepala lutut, tak sah lagi rukun rokok. Ni bagi orang yang tangan yang pertengahan lah. Kalau tangan dia panjang, tu lain cerita tu. Tangan panjang bukan pencuri, bukan cerita orang curi ni. Tangan dia panjang.
Panjang tangan dia. Ni tangan orang normal. Maknanya dia rokok, dia ulur tangan untuk sah rokok sekurang-kurangnya. Ni perut ni kena sampai di kepala lutut. Bukannya sampai hujung saja. Jadi maknanya gini ni boleh dah panggil rokok dah ni sekurang-kurang. Tapi nak pergi comelnya, ni. Macam papas keping dia comel. Dia panggil sunat hai'ah. Dia congek sikit, dia congek. Ni congek. Pada ni. Pala sini lah, ni pala ni, di siku ni pala. Ni pala siku ni pala orang. Di siku ni panggil pala, ni pala siku. Ni pala orang duduk di pala siku ni. Ni. Dia rokok gini hak hai'ah dia. Sunat hai'ah rokok seumpama ni. Dia congek atas sikit. Sah lagi rukun rokok. Ada ni. Tapi makruh. Makruh. Pada. Nampak dah ni hak sekurang-kurang rokok gini. Kita ambil tegak gini. Dia ambil tengah. Ambil tengah ni antara tegak dengan sekurang-kurang rokok, duduk tengah ni, dia berdiri begitu. Maka belum lagi dia panggil rukun qiyam. Dia kena lebih kepada tegak baru dia masuk rukun qiyam. Ni tegak. Ni sekurang-kurang rokok. Ada ni. Ambil tengah. Ambil tengah. Ambil tengah antara tegak dengan sekurang-kurang rokok. Bukan rokok comel, sekurang-kurang rokok. Ambil tengah. Kalau dia berdiri duduk tangga tengah ni, tak panggil lagi rukun berdiri. Lebih sikit kepada tegak, barulah masuk rukun berdiri. Mana kalau dia condong gitu tu, sah dah rukun berdiri, tetapi makruh hukumnya kalau dia ni orang yang tak lemah. Hak tegak sungguh berdiri, itu sunat hai'ah. Macam kita bicara rokok tadi kan. Rokok begini, sah dah rukun rokok. Tapi makruh. Hak comelnya sunat hai'ah, rokok biar duduk gini ni. Ni rokok. Ni biar sama gini kan? Ni. Tapi dia rokok ni dicongek sikit. Sah lagi rukun rokok tapi makruh. Rokok biar comel, sunat hai'ah. Jadi tegak berdiri. Berdiri rukun. Tegak ni dipanggil sunat hai'ah. Condong ke depan hukumnya makruh, tapi masih lagi sah rukun berdiri. Selagi tak sampai ke sama tengah antara tegak dengan sekongkang rokok. Faham tak ni? Kalau ada whiteboard boleh tulis, boleh lukis. Ni bicara lain lah. Ni bicara lain. Dia terlupa tasyahud awal. Dia terlupa tasyahud awal. Faham tak ni? Dia pun naik ala ke rakaat ketiga. Dia pun teringat. Selagi tidak sampai kepada hak qiyam, masa duduk tengah lagi ni, masih lagi tak panggil hak qiyam, dia disunatkan turun kembali untuk membaca tasyahud awal. Tapi kalau dia sudah naik ala ke atas sikit, tapi belum tegak lagi, tapi sah dah qiyam ni, tak boleh nak kembali balik sebab sudah dipanggil rukun qiyam. Setara mana dia panggil rukun qiyam? Setakat mana kau dipanggil rukun qiyam? Tegak, ini sunat hai'ah. Dalam berdiri kena tegak tulang belakang. Sunat hai'ah dalam berdiri. Ada. Jadi kita ambil tadi kan, ni tegak, ni sekurang-kurang rokok, ni sekurang-kurang rokok. Ambil tengah tu belum lagi sah rukun qiyam. Mana kalau tinggal tasyahud awal, dia naik sampai tengah tu. Tak panggil rukun qiyam lagi, teringat tasyahud awalnya belum dibaca, sunat turun kembali. Lepas tu macam mana tu tengah tu? Kena ambil kamera, lepas tu ukur. Kira lah. Allah nak ambil kamera, lepas tu nak ukur, nak ambil komputer hak mana tengah, duduk kat mana tengah. Macam orang cek outside main bola tu lah. Tengok orang main bola sekarang ni kan. Go melompat-lompat dah. Dia punya ceknya outside-nya gapo? Jari sebatang pun outside dah. Banyak ni orang main bola kan. Kan go tu kan melompat. Dia cek jari sebatang dia ke depan. Outside dah dia kata. Jari sebatang. Kalau rambut sorak orang ni dah tahu kira lah. Mana apa tu. Dia cek. Ni samalah. Setara mana? Allah.
Takkan nak berhenti nak panggil pengadil pula ni VAR pula tengok rokok tu masuk tak lagi. Ni berdiri tu masuk tak lagi pas. Oh dok gitu kiralah. Tapi kalau dekat dah nak tegak, duk gini tapi dak tegak lagi, rukun qiyam dah. Sah dah rukun qiyam seumpama ni. Bila sah dah rukun qiyam, tak boleh dah nak kembali kepada tasyahud awal sebab sudah masuk pada rukun, tak boleh nak tinggal rukun untuk kejar hak sunat. Kalau buat gitu batal sembahyang. Tapi kalau duduk gining baru, belum masuk lagi rukun qiyam, subhanallah, makmum peringat. Kita pun Allah, rakaat kedua tadi tasyahud awal, sunat turun kembali. Dia gitu. Tapi nak cerita setakat mana kau sah rukun qiyam. Setelah ini dia panggil sah dah rukun qiyam. Tapi makruh. Sunat hay'ahnya biar tegak tulang belakang. Itu sunat hay'ah, tegak tulang belakang. Ini cerita orang sihat lah ni, bukan cerita orang uzur, cerita orang sihat. Ada orang dia berdiri, dia mana? Dia buat ngokor, tahu tak ngokor? Ngokor ke hadapan, ngokor. Dia ke hadapan. Sebab apa? Dia buat gitu, makruh. Dia kena tegak tulang belakang, tegak. Apa nak ngokor ke hadapan? Nak tengok tempat sujud, maka kepalanya ditunduk ke hadapan. Bukan tulang belakang dikehadapankan, bukan tulang belakang condong ke hadapan. Tulang belakang sunat hay'ahnya tegak, tetapi batang tengkok tu sunat tunduk ke hadapan, mata tengok tempat sujud. Bukan tulang belakang tu condong ke hadapan, itu makruh. Dia duduk ngokor nak tengok ke hadapan, nak tengok tempat sujud. Dah. Tegak tulang belakang sunat hay'ah, kepala tunduk untuk tengok tempat sujud. Kalau tulang belakang tegak, tengkok pun tegak, itu tengok dinding, bukan tengok tempat sujud. Tak ada sunat hay'ah. Dinding masjid, dinding Kaabah sekalipun, dapat sembahyang betul-betul nampak dinding Kaabah sekalipun, pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, tetap sunat mata tengok tempat sujud, bukan tengok dinding Kaabah. Walaupun satu pernah mengatakan kalau boleh nampak dinding Kaabah, sunat tengok dinding Kaabah, sebab tengok dinding Kaabah tu satu ibadah asing dah, satu ibadah tersendiri dah. Pandangan muktamad tidak. Walaupun nampak dinding Kaabah, mata tetap disunatkan tengok tempat sujud. Tiba-tiba kita duduk di Malaysia ni tengok dinding masjid, tegak, menuntut imam pun tegak. Kalau dia tengok tempat sujud, belakang tegak, pasti tengkok dia tunduk sebab mata tengok tempat sujud. Tapi kalau belakang tegak, kepala pula tegak, lepas tu pejam pula mata dia membaca Al-Quran, mana sunat hay'ah di dalam sembahyang? Tengok tempat sujudnya tidak. Dia pejam pula mata, dan kita i'anatul talibi hukumnya makruh. Sunat buka mata, bukan pejam mata. Yang kamu pejam buat apa? Lepas tu dah dia tegak gitu, baca surah sedaplah, qari. Tapi tengkoknya tegak, tengok ke dinding, pejam mata pula, bacanya asyik, anak makmum pun dengar, sedap tu imam. Tengok kat hay'ah dia macam mana. Betul tak sunat hay'ah seumpama tu. Tapi tak apalah, makmum pun tak apa, makmum janji bunyi baca sedap. Tapi maknanya dia tak belajar bab hay'ah sembahyang, dia hanya sedap baca Quran saja. Siapa ke sunat hay'ah yang semua orang maklum, kita semua maklum, dalam sembahyang mata sunat tengok tempat sujud. Ke tak maklum? Baru tahu hari ni. Dah. Ke ada kita, dah ustaz, saya mengaji mata tengok dinding. Ada? Tak ada. Tapi tak mengajinya hay'ah sembahyang tu, imam pun dia tegak tengok dinding, dia pejam pula mata. Makruh pejam mata tu. Sunat buka mata. Jadi tulang belakang tegak, tengkok tunduk ke hadapan untuk mata tengok tempat sujud. Dan jikalau dengan bersandar ia pada sesuatu, atau dengan berpegang ia atas sesuatu, atau dengan dipegang orang akan dia, sekalipun memadalah qiyam. Wallahu a'lam.
Oh, kitab yang 3 kita ni agak ketinggalan semua dah. 20 minit je tinggal 15 minit. Dia kena bukti ukur sebelah baru jadi. Kalau bukti ukur sebelah barulah dah jadi 40 minit, 40 minit, 40 minit. Baru panjang sikit. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 31 baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ya ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Artinya, wahai manusia, bertaubahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku sendiri bertaubah kepada Allah pada sehari 100 kali. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Al-Quran ni mana? Ayat Quran tak ada dalam ni dah. Ayat Quran hanya didatangkan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah Ta'ala mengasihani orang yang selalu bertaubat. Ayat Quran, ayat yang lainnya, ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffir ankum sayyiatikum. Ayat yang lain pula, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Mana dalam Quran sama macam hadis juga memerintah supaya bertaubat. Tubu ilallah, tu fi'il amar, perintah. Maka taubah wajib ijma' ulama. Kemudian hak Nabi bertaubah di sini, kita maklumlah Nabi Rasul ni bersifat dengan sifat amanah, bersifat dengan sifat ismah, terpelihara. Tapi taubah di sini adalah untuk mengajak ummah. Dan taubah bagi orang muqarrabin ni bukan kerana satu dosa, satu kesalahan. Taubah adalah kerana mereka sangat hampir dengan Allah, sangat kasih akan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa mereka memohon keampunan. Walaupun kita maklum Nabi Rasul adalah maksum. Pandai ni. Nabi Rasul maksum, tapi orang yang rapat ni dia sentiasa minta maaf. Macam beginilah ni contoh je lah. Kadang-kadang kita baik dengan seseorang, kita tak ada buat salah dengan dia, tapi minta maaf lah kita. Apa? Buat salah ke? Tak ada. Tapi dah kita baik dengan dia, kita sayang ke dia, kita kasih ke dia, kita minta maaf semua. Takut ada mana tahu tak sedar kan dia ada tersinggung dengan kita ke? Padahal tak ada pun. Bila kita sayang kasih ni, kita akan jagalah, tak akan buat benda hak dia tak suka. Tapi jaga pun minta maaf semua. Sebab apa? Sebab hampir kasih sayang. Macam samalah dengan para anbiya. Hampir kasih sayang akan Allah, mereka sentiasa minta keampunan walaupun tidak ada sebarang kesalahan. Ada ni. Walaupun kita maklumlah Nabi Rasul maksum. Ada ni. Sama juga dengan aulia ilah. Kekasih-kekasih Allah ni sama juga. Walaupun mereka tidak maksum, tapi mereka mahfuz. Mahfuz ni orang yang Allah Ta'ala pelihara daripada berlakunya dosa. Dia kan aulia. Mahfuz. Apa beza maksum? Maksum Nabi Rasul wajib pada akal. Nabi Rasul maksum, mustahil pada akal berlaku kesalahan. Tapi para aulia ni mahfuz. Mahfuz, terpelihara, tetapi harus pada akal berlaku dosa. Dia beza gitu. Pada ni
Nabi Rasul maksum, mustahil pada akal berlaku dosa, mustahil. Sebab wajib pada akal Rasul mestilah amanah maksum. Faham tak ni? Ismah maksum Nabi Rasul ni. Adapun para aulia dia mahfuz, Tuhan pelihara. Tetapi harus pada akal, akal boleh terima. Para aulia tergelincir dengan melakukan dosa. Hak kisah Bal'am bin Ba'ura tu. Pandang ke langit, karamahnya dapat melihat arash Allah Subhanahu wa taala. Anak murid 12,000 orang di kalangan aulia. Tapi akhirnya tergelincir sampai ke kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah kata aulia ni mahfuz, mahfuz terpelihara tapi harus pada akal berlaku tergelincir. Nabi Rasul maksum, mustahil pada akal berlaku tergelincir dan tersilap. Jadi para aulia ni dia terpelihara daripada melakukan dosa, tapi mereka sentiasa bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab mereka hampir dengan Allah. Mereka mahabbah, kasih akan Allah, mahabbah khasah nah. Mahabbah khasah, mahabbah yang takhsiskan dengan nur. Kita ni kasih Allah, kasih Rasul, kasih Allah, kasih Rasul, kasih kata benda. Tu mana? Kasih kanak pinak. Sebut kasih Allah, kasih Rasul. Kasih Allah, kasih Rasul dengan makna kita mengerjakan suruhan panggil kasih dah tu. Tapi adakah kasih sebagaimana kasih para aulia? Tu kasih mahabbah khasah tu. Atau setiap saat hati hanya merindui, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih akan Allah, hati hanya ingat kepada dunia semata-mata. Ingat kepada harta, ingat kepada makan minum, ingat pada anak cucu, ingat nak pergi situ, nak pergi sini. Ingat nak jangok situ, jangok, nak beli tu, nak beli ni. Tengok FB tu kau nak beli barang tu, nak beli barang ni, nak beli barang tu, nak beli barang ni. Tu je lah ingat di hatinya. Kasih akan Allah. Kasih akan Allah dengan mengerjakan suruhan. Jadi orang sampai peringkat aulia ni dia kasih yang sebenar-benar, mereka sentiasa bertaubat dengan Allah. Tapi bukan taubat dia dosa. Taubah kerana mereka kasih akan Allah. Ni Nabi SAW. Taubahnya kita maklumlah, bukan tak ada dosa Nabi Rasul, tapi rapat je Nabi dengan Allah Taala ni sentiasa bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak ajar pula kepada ummah yang sentiasa melakukan dosa. Maka wajib bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam kitab ni sangat-sangat ringkaslah. Tajuk taubahnya hanya 2 muka surat sikit sahaja. Nak ngaji molek bab taubah ni dalam kitab penawar bagi hati. Panjang bicara bab taubah. Hak panjang lagi bicara bab taubah dalam kitab Minhajul Abidin. Selepas daripada Aqabah ilmu, bonggok peringkat bicara ilmu, Aqabah yang kedua adalah bicara taubah. Tu panjang dalam kitab Minhajul Abidin ni. Dalam kitab Minhajul Abidin ni, taubah dosa-dosa furuk agama ni Imam Ghazali letak seiring. Letak satu level. Dosa yang tidak seiring, tidak selevel, dosa i'tiqad yang bid'ah. Tu hak level atas. I'tiqad Mu'tazilah tu nah. I'tiqad Mu'tazilah perkara jahat bukan qada Allah. Tu dosa level paling atas. Dosa level paling atas sekali dosa i'tiqad yang kufur. Pegangan yang kafir ijma' ulama walaupun ianya zahir orang Islam. Tu nombor 1, dosa kufur. Yang kedua dosa pegangan yang bid'ah, pegangan Mu'tazilah. Yang 3 ni dosa furu' agama ni, dosa zahir, dosa batin, Imam letak seiring. Maknanya orang yang bertaubah dengan Allah Ta'ala ni bukan hanya mengerjakan suruhan zahir, bahkan berserta dengan mengerjakan suruhan batin. Orang yang taubah dengan Allah ni bukan hanya meninggalkan maksiat zahir, dia kena meninggalkan maksiat batin. Baru dinamakan orang ni bertaubah. Orang ni dulu tak semayang, dulu tak puasa,
Taubahnya sekarang dia bersembahyang, dia berpuasa. Itu perintah zahir. Perintah batin ikhlas. Perintah batinnya syukur, sabar, redha, tawakul. Hak tu dia wajib kena tunaikan juga sebagaimana tunaikan sembahyang puasa. Baru panggil taubah. Sebab sembahyang puasa perintah Al-Quran, syariat batin ni syukur ke, sabar ke, tawakul ke, perintah Al-Quran yang sama. Kalau hanya bersembahyang berpuasa tapi syukurnya tidak, sabarnya tidak, tawakulnya tidak, redaknya tidak, bukan termasuk orang yang bertaubat. Sebab dia hanya mengerjakan suruhan zahir tetapi tidak mengerjakan suruhan batin. Jadi maknanya sembahyang puasa ni dengan ilmu pekoh comel, hak syariat batin dengan ilmu tasawuf yang comel, baru dipanggil orang bertaubat. Tapi sembahyang puasa ni dengan ilmu, bukan sembahyang puasa adah. Sembahyang puasa adah tak panggil sembahyang puasa. Tapi hak taubah level yang pertama, pegang yang kufur, taubah level yang kedua, taubah pegang yang bid'ah. Hak ni ilmu tauhid ni, hak ni hak mula-mula ni. Ilmu tauhid. Turun taubah hak level ketiga ni, ilmu fiqh dengan ilmu tasawuf. Dua-dua kena ngaji. Sembahyang kena belajar molek, puasa kena belajar molek, syukur, sabar, redha pun kena belajar molek. Baru panggil orang ni bertaubah. Tapi kalau hanya belajar fiqh saja, sembahyang comel, tapi ikhlas, syukur, sabar, redha-nya tak ada, tak panggil orang ni bertaubah. Tapi kalau sembahyang pun tak belajar, exercise dia panggil. Exercise, jadi sihat badan. Pagi-pagi sudah berdiri, tunduk, pagi-pagi sihat orang tua. Tapi sembahyang ke tak? Belajar ke tak bab sembahyang? Pegangan pun tak belajar. Itu balik awal. Itu balik awal. Pegangan pun tak belajar, bab sembahyang pun tak belajar, hukum berjemaah pun tak belajar fiqh, lepas tu bab taubah, bab syukur, bab ikhlas, bab redha tak belajar. Itu bukan hak tu. Hak tu buat penuh masjid je lah waktunya. Buat penuh masjid je, buat tunjuk muka. Sekat tu saja, bukan orang beragama seumpama tu. Ada ni. Jadi hak pegangan tetap dah. Ni hak taubah daripada kita meninggalkan suruhan agama. Tak semayang, tak puasa, tak ikhlas, tak syukur, tak sabar, tak redha ni. Ni kena kembali belaka ni kepada perintah agama. Sama jugalah. Bertaubat daripada maksiat zahir. Bertaubat daripada makan riba, bertaubat daripada makan rasuah. Ada ni. Bertaubat daripada dosa mata, telinga, lidah zahir. Dan juga bertaubat daripada riya, ujub, takabur, hasad. Ni. Ada ni. Baru dipanggil orang bertaubat. Tapi hanya tinggal maksiat zahir. Riba tidak terbabit, rasuah tidak terbabit. Kalau dulu kok joli berpoi-poi sudah tinggal dah maksiat tersebut. Tapi riya, ujub, takabur, hasad macam mana? Dikekalkan. Belum lagi dinamakan orang yang bertaubat. Bila belum lagi dinamakan orang yang bertaubat, amal-amal ibadah sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Hak saya baca dalam kitab Minhajul Abidin. Hak semalam lah, hak di Masjid Abidin tu. Kitab Minhajul Abidin, Masjid Abidin. Kitab Minhajul Abidin tu lah. Maknanya kalaulah engkau meninggalkan satu sahaja kefarduan batin. Kefarduan batin satu je. Tinggal taubah ke, tinggal syukur ke, tinggal sabar ke, redha ke, ikhlas. Ni wajib ijma' ulama. Engkau tinggalkan. Padahal engkau masghul, engkau berbimbang, bersibuk dengan sembahyang sunat dan puasa sunat, kata Mozali, maka engkau adalah tiada sesuatu pun, tak boleh apa perkara pun. Masghul dengan sembahyang sunat, dengan puasa. Masghul ni berbimbang, bersibuk, bukan rawatib. Rawatib orang nak bilang hak tu. Hak masghul pada masghul orang yang saya mengaji bergaduh, bergaduh. Bukan bergaduh tumbuh. Bergaduh ni mana? Bersibuk lah. Sembahyang sunat. Puasa sunat. Tapi kewajipan ikhlas tidak ditunaikan. Kewajipan taubah tidak ditunaikan. Kewajipan syukur tidak ditunaikan. Amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubah ni belum ada.
Yang kedua Imam Ghazali kata, terkadang engkau mengekalkan atas maksiat, kederakaan, riya, ujub, takabur yang mewajibkan engkau neraka. Wajib neraka ni jika tidak diampuni. Tiba-tiba engkau tinggal makan, tinggal minum yang harus untuk puasa sunat, tinggal tidur yang harus untuk qiyamul lail, tapi yang haram engkau kekalkan pun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tidur mubah, perkara harus. Kenapa? Kerana nak qiyamul lail. Tapi riya, ujub, takabur, dosa besar ijma' ulama, kamu kekalkan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak pergi pada amal sunat, taubah yang pertama. Segala kewajipan hak zahir dan batin tunaikan dengan ilmu fiqh dan tasawuf. Segala maksiat zahir dan batin tinggalkan dengan belajar ilmu tasawuf. Ilmu serta amal, ilmu fardhu ain, fiqh dan tasawuf serta amal fardhu ain, fiqh dan tasawuf. Baru dipanggil orang ni orang yang bertaubat dengan Allah. Barulah amal sunat yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu taubah syarat utamanya adalah ilmu. Ilmu fardhu ain tauhid, ilmu fardhu ain fiqh, ilmu fardhu ain tasawuf lah syarat utama taubah. Tanpa ilmu tidak ada taubah. Man la yutlibul ilm falaisa bitaib. Seseorang yang tidak belajar ilmu agama tidak ilmukan taubah. Duk sejik sok muda sebab tua tak ada nak pergi ke mana dah. Marilah masjid. Rajin banyak mana waktu pun belajar tidak. Tak panggil taubah, bahkan masih lagi mengekali dosa besar, jahil fardu ain, berpegang dengan akidah terpesong, dosa besar yang lain, sembahyang tidak melengkapi syarat dan rukun, dosa besar yang lain, riya, ujub, takabur, dosa besar yang lain. Ni tak ada ni. Ini adalah permainan syaitan. Syaitan terkadang tipu daya anak Adam atas rupa kebajikan, rupa semayang, rupa berjemaah, wa amal sunat bagai-bagai. Ngaji Quran rajin, berzikir rajin, berselawat rajin, haji umrah yang sunat padahal ke seorang je. Tapi macam mana dengan ilmu fardhu ain, macam mana dengan ilmu akidah, tidak dipedulikan. Bolehlah nama baik, orang baik pergi Mekah, tapi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya atas bahagian masing-masing. Sanggup berabi duit tetapi tidak ikut garisan agama, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah pada sifat mahmudah yang kedua, takut akan Allah. Khauf ini takut akan Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.